memang tak belajar animation, macam kami di FIK ada subjek lah khusus untuk 2D animation ni. Okey ya. Tapi oleh kerana you all tak pernah diajar tentang animation secara detail, so mungkin saya just bagi definition what is animation lah. So, animation secara umumnya dia adalah satu movement, satu pergerakan. Bila satu pergerakan, dan pergerakan tu dia adalah sequence of image, satu sequence image, satu jujukan image yang mana kita susun, iaitu kita letak di dalam frame by frame, frame demi frame. Okay, when we play, bila kita mainkan dia, so kita tengok a sequential image movement, satu jujukan image yang bergerak, which is itulah dia panggil animation. Jadi dalam pembikinan animasi ni, tak kira lah apa pesawai apa pesawai yang kita rasa sesuai ataupun tak sesuai ke, itu lain. Tapi apa pesawai yang kita pakai oleh syarikat yang kita bekerja contohnya, okey, maka saudara-saudari kena kena buat lah, ya, untuk jadikan dia sebagai satu pergerakan. Okey, jadi bila balik kepada animate, jadi dalam animate ni macam mana kita nak jadi dia bergerak, kita akan working at timeline ni. This is a timeline. Ni frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5 sampai dia tulis kat atas ni 24 frame per second ni. Kalau kita nak tukar pada 25 pun boleh. Apa maksud dia? Satu saat pergerakan dia memerlukan 25 keping gambar. Itu maksud dia. 2 saat pergerakan dia memerlukan 50 keping gambar. Itu dipanggil frame rate. Frame rate, kadar frame per saat. And then stage adalah tempat kita bekerja lah. So hari ni saya akan tunjukkan beberapa contoh animation dulu. Okay, saya ambil objek yang mudah-mudah dulu. This is our first object. Perhatikan kat sini akan ada frame. Jadi langkah yang seterusnya ialah mungkin kita nak animate dia. Jadi bila kita nak animate, awak boleh buat create motion twin. Okey. Cuba perhatikan. Dia dah automatic berada di sini. Dia panggil automatic set keyframe. Jadi saya gerakkan saja. Ya. Bila saya gerakkan saja, so awak boleh tengok dia ada pergerakan lah. Bermasuk frame pertama, kedudukan bola lah, kita panggil kedudukan bulat seperti ini. Frame yang ke-25 seperti ini. So in between tu dia ada setiap frame tadi, dia ada dia punya perbezaan dia lah. Okey ya. So ni asas dia. Contohnya sampai kat sini. You nak extend lagi, contohnya you letak cursor je kat mana tu? Awak letak cursor contohnya kat 40. Okey. You pun okey, silap. You pergi pada 40. FPS. Okay, then you FPS. okey. Awak nampak dia punya path sini. You pergi pada 50. You insert frame.
Frame. Okey, ni 40 dia berada di sini. Okey, Ke 50 mungkin dia ke sini. Okey, jadinya ialah dia bermula di sini. Dia gerak pada frame yang ke-50, 25. Dia gerak pada 40. Dan dia gerak pada frame yang ke-50. Okey. Jadi kalau kita play, alright. Ini adalah kita katakan basic lah kan. Okey. Mungkin saya boleh tambah new layer. Okey, saya boleh tambah new layer. Mungkin saya nak start pada frame yang ke-25. Saya ambil new object. Saya ambil new object, rectangle contohnya. Saya mula di sini. Okay, saya tuang color lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dia. Dia. Saya nak duduk kat sini. Oh, silap. Silap. Saya kena, contohnya saya nak buat di tengah. Di tengah ni saya kena insert keyframe dulu. Nak Baru masuk tu. new keyframe, new bentuk. Lepas tu barulah saya buat objek saya lah. Okay, Saya doa hifzan. boleh beza tak? Sebab apa frame ni kosong? Sebab saya guna frame yang ke-25. Okay. So saya pun nak gerakkan. Macam mana saya nak gerakkan? Insert. Saya kena buat, mungkin saya guna classic twin lah pula. Kalau classic twin, motion twin tak kira lah. Asal dia bergerak. Okay. So saya pun move. Saya move ke sini 25. Saya move ke 35. Hai belaga tu. Pecah. Hei. Okay. Saya move ke sini. Hei, nyama. Okay, saya move ke sini. Okay, saya move ke sini. And then saya move ke tempat asal dia. Boleh tengok perbezaan motion twin, macam mana dia represent the symbol, and then classic twin macam mana dia represent the symbol. Bila kita play, Kejut tu. 50 saat agak. okay. 2 saat. Why? Sebab apa dia lambat keluar? Sebab rectangle biru ni mula pada
frame yang ke-25. Okey. Apa tak? Kelas? Tak belaga. Bunyi kan? Aku tak dengar ni. Ke blur. Pak. Okey. Ni contoh lah. Saya bagi satu contoh. Mungkin awak terfikir nak buat apa ni? Benda-benda macam ni. Okey. Dia macam-macam lah boleh buat. Contohnya Ni kalau awak mic ni perhatikan untuk nak buat audio saja, awan. bukan Biasa untuk orang nak buat speaker. awan kan. Awan bergerak. Mic ni untuk audio saja, bukan untuk speaker. Ada Okey. mic tu ada dua. Sebab saya Speaker tunjuk yang pada audio. objek seperti ini. Kan? Mungkin kita delete dulu lah. Kita delete this layer. Kena scan. Kita ambil layer asal dia. Okey, saya remove yang ni. Tidak. Saya remove dulu frame yang pertama ni. Assume tak ada apa-apa lagi Contohnya kalau awak pernah tengok lah orang buat awan. Contohnya kita draw macam skepin awan. Skepin apa awan apa dia? Skepin ke apa? Contohnya kena insert keyframe. Si kawan. Alamak, tak jadi. Hai. Jorang. Ngai. Ini macam tu Tak ada tengok ni. Nampak. Silah, ni saya just buat lebih kurang Mana putih contoh tu? dia. Mana putih? Ish. Contoh lah kalau kita ada contohnya awan ni bergerak. Kita boleh keluar daripada out of frame. Boleh? Tak ada masalah. Bukan out of frame. Di luar pada stage. Contohnya stage. Kita bermula kat sini. Okay, kita nak zoom kecil sikit kat sini. Okay. And then kita pun nak move. Kita akan buat motion twin ataupun classic twin pun boleh, sama ada mana-mana lah. And then satu lagi, you boleh extend ni. Contohnya you nak extend sampai kat sini. Boleh, tak masalah. Kita boleh extend. And then kita move. Kita pergi pada ni. Okay, kita pun move. Sampai kat sini. Okay. So, you boleh tengok kat sini. And then kat sini, you boleh control. Macam kat sini, you boleh control dia punya properties. Okay, contohnya option, looping ke, play one ke. Okay. Contohnya Anda boleh nampak dia punya beza dia. Kita boleh control dia punya size dia lah. Macam mana? Okay. Ini adalah asas untuk kita buat animasi. Berak? Baik, mungkin nak lebih jelas lagi, biasanya orang buat contohnya teks. Contoh teks lah. Macam tu Jawa. Selamat berpuasa. Apa ni? Yuniza. Di hatiku. Pasti tahu. Oh. Dia punya static mesh size. Tak ada dah. Dah nak post.
Tak tahu. Ha? MPP. Oh, so banyak benda kita boleh buat sebenarnya, tapi saya nak tunjuk konsep yang mana kita boleh guna twinning ni. Di sini Uniza, contoh. Okay. Uniza, contohnya. Kita boleh buat twinning. Motion twin. Okay. Mungkin size dia kat sini. You okay, silap. Ya, saya tunjuk balik. Remove frame. It's a Uniza. Okey, kita pun buat contohnya sampai 80. Set keyframe. Okay. And then create motion twin. Pada end ni kita boleh present okay. Sedap besarkan Tak kena ya. Nanti kata pen Ikhwan. Nanti kita kata hantar pen. Tengok hantar. ya, saya Nak ni tak B. Ada A yang. Tak banyak ni. Bak. kalau tak faham tolong saya apa yang saya buat ni saya nak tunjuk konsep dulu. Okay, saya remove. This is a Uniza. Create motion twin. Okay. Contoh dah saya nak buat tag yang besar tak dapat ni. Okay, jadi kita susun Uniza contohnya dia contohnya datang daripada sini. Saya start balik kalau nak buat text lah. Orang panggil text animation ni. Okay.
Tak, di sini kita buat text animation. Frame balik. Tengok saya buat ni, tak tahu lah. Hopefully you boleh faham lah apa yang saya buat ni. Nanti saya... Okay, Unizar, kita buat standard dululah. Can you start daripada something? Okay, create motion twin. Pergi ke sini. Dia masuk dalam stage, contohnya ke Unizar. Okay, pembuat satu lagi layer. You insert keyframe. Di hatiku. No. Kita masuk keyframe. Boleh tambah ni lah. Kayak di Ilmu hatiku. demi Faedah. faedah insan. Okay, Okay. kecilkan dia punya size. Kita nak, bila dia masuk, dia nak duduk sini. Gitulah, lebih kurang. Okay, contohnya. So, apa yang kita buat ialah kita bermula di sini. Okay, dia datang daripada sini. Bila dia masuk, yang ni create motion twin. So, dia masuk sampai kat sini. Sebelum masuk dia akan jadi macam ni. Kau ni. Ni satu cara kita guna motion twin lah. Saya guna impak je. Okey ke ni? Saya guna canvas steel. Ni apa yang saya tunjuk ni adalah basic pergerakan. Faham. Boleh ke? Jom. Ya. Respon lah. Okey. Baik. So itulah antara yang kita yang saya nak tunjuk, iaitu berkaitan dengan konsep keyframe timeline. Keyframe timeline. So kita akan main kat sini lah. Keyframe ni. Setiap keyframe ni kita akan main. And then timeline of course lah. And then kita punya apa objek yang kita nak. So yang ni saya buat untuk text. Kalau yang ni kadang-kadang kalau you tengok dalam video-video yang saya kata tolong tengok tu, kadang-kadang dia main dengan image. Okey. Kita nak ambil. Jadi bila dah jadi macam ni, so kita akan boleh macam create satu simbol lah. Create satu simbol, which is simbol itu adalah dia punya animation kita. Ada tak air ni. Tak air juga ajar. Okey, ni contoh yang lazim boleh digunakan. Baik. Boleh. Kita tengok yang lebih kompleks lagi untuk animation ni. Saya ambil yang ni, iaitu daripada contoh yang kalau Unify ni. Kalau Unify ni ada kat sini sample file ni. Jom kita lawan lah. Yang bawah ni sample file banyak kan. So saya ambil satu lah untuk kita explore sikit macam mana dia buat ni. Okey, ni Cola ni, saya ambil Cola ni. Okey, mari kita study. Yang more complex bila ni kita dah tahu. Okey. So you all dah tahu motion twinning lah. Ada motion twin or shape twin dan sebagainya kan. So kalau awak perhatikan kat sini, awak boleh agak lah. Ni semua twinning dia belakang ni. Ni classic twin. Okay. Cuba tengok keyframe dia. Keyframe yang pertama. Cara dia buat, awak perhatikan. Nampak simple je. Dia just nak buat macam ni je. Tapi kalau awak boleh buat macam ni dah cukup bagus bagi saya. Serius. Baik. Macam mana geraknya? Perhatikan betul-betul. Saya ulang kali ketiga. Semua boleh gerak.
Secara amnya, background creation awak dah lukis, pandai dah. Character animation, character drawing awak dah pandai lukis. So, pandai lah. Tengok awan apa semua ni, awak pandai lukis. Angin awak dah pandai lah, senang cerita. Background creation dah pandai, semua dah pandai lah. So hari ni kita nak masuk macam mana nak gerakkan objek-objek yang kita fikirkan perlu digerakkan. Baik, cuba tengok macam mana cara dia buat. Okey, kalau kita perhatikan dia ada, ni adalah background. So dia kunci background tu, dia tak fix background. Okey, sebab apa dia buat satu-satu ni? Head, body, sword, apa ni? Dia punya ram, maksud dia left arm, right arm. Okay, right foot and left foot. Patut ada juga. Why? Sebab apa dia pecahkan tiga dalam separate, break apart dalam body yang berbeza. So yang ni saya katakan break apart ni. Jadi kalau awak ada macam bau ni, so saya tambah scene yang kedua boleh. Insert, not symbol, insert, mana the scene. Tak ada tambah scene ke? Dia fix it. Tak apa. Saya tunjuk yang ni sebelah dia ni. Insert scene. Okay, ingat lagi yang you all buat Karakter. alamak, saya tak ada kat pejabat lah. Saya tunjuk minggu lepas drawing Doraemon tu. Contohnya awak ada apa ni, alamak, tak ada kat sini, ada kat laptop, ada kat pejabat untuk. Okey, sebagai contoh macam ni kalau kita import satu file lah, ataupun you nak draw balik characters lepas ni. So please, kalau kita nak draw characters, kita kena draw, kalau kita nak draw for whole characters ni, kita kena draw macam ni. Saya tunjuk satu contoh yang mungkin mudah. Just sample je ni Contoh ni kita ada kepala, kita ada body, kita ada tangan. Boleh contoh je ni. Just nak rotate dia. Mana rotate. WIDTH. Tak apalah, saya letak je kat sini And then kita ada tangan. Tak apa, kita tak susun lagi pun. You assume ni ada tangan saja. Okay. But you all dah buat minggu lepas, so saya tak perlu cerita panjang. Kita ada kaki. That's it So awak ada contohnya all this element. Tak bertakut pun tak apa.
Supaya kita okay, tak takut pun tak apa, jangan risau. Let's say kita ada komponen ni lah. Jadi langkah yang seterusnya untuk sesuaikan contoh yang ni, langkah yang seterusnya ialah apa yang saya nak. Perkara yang kedua ialah understanding simbol. Yang ni, understanding simbol. Apa maksud simbol? Dalam buat animasi, kita kena jadikan semua objek-objek yang kita drawing tu dalam bentuk simbol. Why simbol? Ni memang method yang ada dalam Adobe Animate lah. Tak dapat tidak, kena follow lah. So langkah sebenarnya you kena convert it. Contohnya you convert to simbol. Apa pun letaklah. Kepala. Okay. Adapun simbol ni, kita boleh buat either movie clip or grafik. Movie clip or button hold dulu. Button kita akan buat dalam aplikasi interaktif nanti. Sebab kita nak buat animation, kita buat movie clip. So pun klik. Perhatikan dia akan berubah jadi seperti ni. Kat mana disimpan? Dia simpan dalam library dari kepala. So ada, kita pun buat convert to symbol. Tangan kiri, tangan kiri. Okay, convert to symbol. Tangan kanan. Bisa tengok mana? Convert to symbol. Nak kasi kat layer. Body. Convert to symbol. K kanan. KN kanan. Okay, convert to symbol. Kiri. Kiri. Baik. So you all dah ada all the symbol here. Okay. Jadi baru lepas tu kalau nak rapat boleh, nak rapat pun tak ada masalah. Dia sebenarnya dia dalam keadaan berasingan. Okay. Setengah orang dia akan break part ni simbol dispute two layer. So dia dah buat siap-siap. Dia dah buat siap-siap. So daripada sinilah kita akan main. Contohnya kalau nak nak buat action apa sekarang ni? Cuba you fikirkan. Contohnya kiri. Apapun kiri, mana kiri? This one kiri. So you pergi pada, you start dengan 10. Kan ada kat bawah kan? Okay. 10. Ya. Classic twin. Panjangnya. Sini darah. Tak apa kalau nak. Macam mana nak control lah. Kita delete lah frame ni. Kita nak sampai kat sini 10 ni. Frame yang ke 10. Frame ke 11 pun remove. Okay, contoh. You pun buat classic twin. Contohnya awak pun buat pergerakan yang ni. Mana dia punya pergerakan, position, you rotate. So perhatikan, you rotate. Kan? Yang lain stick, kekal. Contohnya you nak buat yang tu saja, pun insert keyframe je lah. Jadi
Nampak? Dia akan reflect yang tu saja. Kalau yang lain awak nak buat, klik kanan. Okey, you pun klik kanan, buat twin, create motion twin. Okey, kita guna klasik belaka lah. Classic twin. Okey, ke sini pula. Contohnya. Oh. Ni contoh sajalah. Boleh faham konsep dia? Jadi begitu juga yang lain lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, contoh dia, cuba perhatikan macam mana dia membuat pergerakan dengan very smooth pergerakan. Kat sini lompat, kat sini. Jadi dia akan buat setiap untuk hit saja. Contohnya saya blinkkan yang lain ataupun saya stop yang lain. Mula tu. Oh. Saya hide yang lain lah. Cuba perhatikan hit punya pergerakan. Jadi imajinasi awak dan juga kreativiti sangat-sangat diperlukan di sini. Banyak dah saya bagi ni. Okey ke tak? Mata tak ada mata. Okey je kat chatting tu. Agak-agak lah. Jadi sekarang ni faham tak apa yang saya sharing pagi ni? The concept macam mana professional buat animasi lah. And of course lah kita kena, hari ni baru kena macam teruja macam mana dia orang buat jadi saya dah tunjuk the true concept macam mana dia orang buat. Sekarang ni you kena dengan character drawing yang saya dah ajar minggu lepas, you guna balik character drawing tu and then select semula kawasan-kawasan yang awak nak break apart into symbol, and then barulah mula berkreatif and cuba buat satu pergerakan yang mudah-mudah, simple ones, supaya you rasa dapatlah buat animasi. Okay, boleh dengar suara juga sikit. Boleh. Faham kalau faham, so saya nak bila kita dah siap satu pergerakan macam ni, saya punya ayat lah. Bila kita dah siap satu pergerakan macam ni, awak boleh convert balik, convert to symbol pun boleh, or convert to pigment pun boleh. Maksud dia akan jadi satu file, dia akan jadi satu file objek ni, dia akan convert macam ni symbol, apa ni, karakter anime lah. So yang ni karakter bergerak ni. Okay, kalau yang ni contohnya you buat music, awak letak kat situ, and then tak gerak kan. Cara nak gerakkan dia, awak kena insert keyframe sebab dia meletakkan tak jadi. Saya tunjuk sebelah layar ni. Itu apabila kita buat finishing pada satu-satu karakter tu, sebab kita nak guna balik, kita buat satu file khusus untuk dia, untuk pergerakan tu, dan kita export balik lah. Cuma kalau saya tak sempat tunjuk, awak boleh explore sikit.
itu daripada simbol kepada karakter saja. Soalan. Oh. Tadi masalah ya, ya. Baik, boleh kita, saya nak close kat sini dulu untuk animation part 1 ni. Ada masa 45 minit lagi untuk awal teruskan aktiviti